Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftaqu abwabul jannah yawm al-ithnain wa yawm al-khamis fayughfaru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'an إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, dibuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Pintu syurga Allah buka pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Sempena dengan bukanya pintu itu, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, maka diampun mana-mana orang yang dia tidak melakukan dosa syirik kepada Allah pada hari itu. Hari Isnin dengan hari Khamis, hari yang orang Islam disunatkan puasa sunat. Pada hari itu Allah buka pintu syurga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nak ampun dosa mana-mana orang yang berdosa pada hari itu, pada hari Isnin dan pada hari Khamis itu. Syarat yang pertama orang yang boleh dapat pengampunan dosa daripada Tuhan ialah la yusyriku billahi syai'ah, dia tidak buat dosa syirik kepada Allah dengan satu benda pun. Itu syarat nombor 1. Kata dia illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, dan orang yang tidak akan dapat keampunan dosa pada hari Isnin dan hari Khamis, pada hari Allah buka pintu syurga itu, ialah orang yang dia ada masalah dengan saudara dia, masalah permusuhan. Syahna maksudnya masalah benci. Dia ada masalah benci dekat satu saudara dia yang juga Islam serupa macam dia. Dia ada satu masalah, dia benci dekat satu saudara dia yang saudara dia sembahyang 5 waktu macam dia. Dia ada masalah benci dekat saudara dia yang Islam yang pergi ke Mekah buat haji, buat umrah serupa macam dia. Dia ada masalah benci dekat satu orang Islam yang orang Islam itu juga puasa, keluar zakat, macam mana dia buat macam tu kawan tu buat. Dia ada masalah benci ke kawan tu. Mana-mana orang yang ada masalah syahna, ada masalah benci kepada saudara yang sama-sama se-Islam ini, pada hari Isnin dan hari Khamis, sempena Allah buka pintu syurga, sempena Allah nak ampunkan dosa-dosa orang, dia tidak akan mendapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu, Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah kata anziru hadaini hatta yastalihah, anziru hadaini hatta yastalihah,
Tuhan berfirman kepada malaikat dia, Tuhan kata anziru hadaini. Tuhan kata ni, dua-dua orang yang ada masalah bergaduh ni, tahan dia tak dulu. Tahan dia daripada dapat pengampunan itu. Hatta yastaliha, sehinggalah dua orang ni jadi kawan baik balik. Tuhan ulang 2 kali. Tuhan kata anziru hadaini. Dua-dua orang yang bergaduh ni nak kisah pengampunan aku, nak kisah tak bagi lagi kat dia. Sehinggalah dia dengan kawan yang dia benci baik balik. Barulah aku bersedia untuk ampunkan dia pada hari Isnin dan pada hari Khamis ini. Muslimin dan muslimat, itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 10 surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara. Orang yang beriman itu ikhwah, dia ada persaudaraan. Kalau kita rasa kita beriman, kawan kita juga beriman. Kalau dia ditimpa musibah, kita tumpang merasa musibah yang menimpa dia. Kalau betul kita ada iman, kita ada perasaan itu. Perasaan sayang kepada saudara yang sama-sama dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 54 surah Al-Maidah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Di antara sifat orang yang beriman itu ialah dia bersifat rendah diri kepada orang beriman. Azillatin 'alal mu'minin, dia mempunyai sifat rendah diri kepada orang yang beriman. Dia tahu kawan dia juga beriman, dia pun ada iman. Dia jumpa kawan dia, dia rendah diri, dia tidak tunjuk sombong depan kawan dia. Itu sifat orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Tetapi bila berjumpa dengan orang kafir, maka dia tunjuk sifat tegas, sifat keras dia, keras dalam nak mempertahankan agama sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut dalam ayat 39 suratul Fath, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maksudnya Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang ikut Muhammad Rasulullah. Makna dia Nabi, dan siapa yang kata dia ikut Nabi, Tuhan kata asyidda'u 'alal kuffar, dia mesti ada sifat keras, sifat tegas bila menghadapi golongan kufar. Wa ruhama'u bainahum, dan dia mesti ada sifat kasih sayang di antara sama-sama orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa la wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslim an yahjura akhahu fawqa salat atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata jangan kamu benci membenci. La tabaghadu, jangan kamu benci membenci. Sama-sama main sujud semayang, hang bencikan aku bencikan hang. Buang sifat macam ni. Wala tahasadu, tak sah hasad dengki. Buat apa kita nak dengki dekat dia? Apa untung kita kalau kita dengki dia? Wala tadabaru, dan janganlah kamu belakang membelakangi. Kerana benci, bila jumpa beralih selai. Jangan kamu belakang membelakangi. Wala taqata'u, dan janganlah kamu putus silaturahim di kalangan kamu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, Nabi kata jadilah kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hamba yang bersaudara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil iktibar. Permusuhan di antara sama-sama orang Islam tidak ada manfaatnya. Pergaduhan, perseteruan di kalangan orang Islam itu tidak ada kebaikannya. Tetapi sifat musyawarah, sanggup berbincang untuk mencari penyelesaian, itu dituntut oleh agama kita. Kita balik kepada ajaran Quran, ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Spirit kepada ajaran Quran, kepada ajaran hadis, spirit kepada ajaran Islam adalah membawa spirit persaudaraan.
kita cari titik pertemuan di antara sama-sama orang Islam. Mudah-mudahan pertemuan itu membangkitkan lagi kekuatan kita dan membawa kita kepada satu kedudukan digeruni oleh musuh-musuh kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Muka surat 79. Muka surat 79. Kita masuk satu bab besar. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Abwabu sifatin nar. Abwabu sifatin nar. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab tentang sifat neraka. Bermula segala bab tentang sifat neraka, maka di sinilah tempat bicara. InsyaAllah pada malam ni kita nak tengok neraka tu apa. Yang kata neraka tu apa, macam mana keadaan dia, dan siapa orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka ini. Kata dia semuanya hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan tentang sifat neraka ni tidak jauh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya semua perbahasan yang dia akan buat selepas ni berkisar kepada hadis Nabi. Masalah dia kata neraka dan sifatnya. Sesungguhnya telah diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya dan syarahnya akan sifat neraka Jahannam dan huru hara dan seksa yang ada di dalam. Dia nak beritahu kat kita tentang neraka. Dan dia nak cerita dekat kita bahawa neraka ni tempat seksa, masuk dalam dia huru hara. Dia tak menjanjikan ketenangan, tidak ada kesejahteraan. Neraka kalau masuk memang masuk kena azab, dan tidak ada ketenangan bagi mana-mana orang yang masuk neraka itu. Kata dia, a'azanallahu wal muslimina minha. Ini penulis kitab. Dia kata a'azanallahu wal muslimina minha. Kita minta berlindung dengan Allah. Kita, maksudnya kita ni semua dan orang-orang Islam seluruhnya minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka. Katanya, wahai orang yang lalai diri. Ni dia petik kata-kata Imam Ghazali dalam Ihya. Imam Ghazali kata, wahai orang-orang yang lalai daripada lagi tertipu daya diri dengan barang yang di dalam tangannya. Dia nak bagi ingat dekat kita. Wahai manusia yang sentiasa lalai. Manusia ni lalai, lupa, gopoh, marah. Ini sifat manusia. Sifat manusia begitu. Lalai, lupa, buat kerja gopoh, nak semua cepat. Dan ini adalah sifat-sifat yang memang sudah ada dalam diri manusia. Mana-mana manusia boleh jaga diri dia daripada terkena sifat-sifat tidak elok yang sememangnya jadi sifat manusia, maka dia mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali, satu orang sarjana Islam yang buat kajian tentang manusia, dia tulis kitab, dia start macam tu. Dia kata, wahai orang-orang yang lalai diri, lagi yang tertipu daya diri dengan barang yang dalam tangan dia. Apa yang ada dalam tangan kita? Duit-ringgit melalaikan kita. Apa yang ada dalam tangan kita? Kesenangan melalaikan kita. Apa ada? Anak pinak, isteri, keluarga. Anak pinak, isteri, keluarga melalaikan kita. Apa ada dalam tangan kita? Rumah, ada tanah banyak, ada binatang ternakan yang banyak dan sebagainya. Semua ni melalaikan kita. Benda-benda ni boleh jadi sebab kepada kelalaian kita. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia peringat benda ni. Wahai manusia yang ada banyak benda dalam tangan kamu, jangan lalai daripada ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni daripada segala kebimbangan ini yang hina lagi makin habis dan binasa. Benda hak kita duk jadi lalai ni benda hina. Kita lalai dengan RM2. RM2 ni benda hina. Dia kata, dia ni kalau kena gaya kita guna dia, dia membawa kesejahteraan dekat kita. RM2 ni. Tak kena gaya kita guna dia, dia melingkup kita. Maka dia dimasukkan dalam kumpulan benda yang boleh menimbulkan kebimbangan dan boleh menyebabkan kita jadi hina. Maka tinggal olehmu daripada memikirkan barang yang engkau tinggalkan dia. Tinggal. Kalau kita tinggal benda ni, kita tinggal rumah kita malam ni nak main mengaji. Tak ada fikir pada tinggal rumah. Ni malam ni kita buat keputusan nak tinggal rumah. Pasal apa? Pasal nak main masjid, pasal nak main mengaji. Dah kita tinggal rumah, tak ada ingatlah.
Kalau main sini, badan duk ada sini, kepala duk ada di rumah, kita tak boleh apa malam ni. Tak boleh apa malam ni, proses silap aku main malam ni, patut aku tak main. Tak boleh apa. Jadi Imam Ghazali kata bila kita dah tinggal benda tu, tak ada fikir dia. Kita tumpu apa yang kita dah buat lah. Begitu. Dan bertanding kepada memikirkan tempat yang akan ditempuhi. Tinggal benda ni semua, fikir kita nak jumpa depan itu. Kita nak jumpa apa? Kita jumpa syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terdekat, kita nak jumpa kematian. Yang itu yang terdekat. Kita tak tahu bila. Entah ke minggu depan, entah ke bulan depan, entah ke tahun depan, entah ke berapa tahun lagi ke depan. Tapi kematian adalah benda yang paling dekat dengan kita. Jumpa kematian, jumpa alam kubur. Jumpa alam kubur, jumpa segala janji Allah yang ada dalam kubur. Lepas selesai alam kubur, bunyi sangkakala, kita bangkit, kita jumpa padang mahsyar yang kita dah dengar sekian punya lama cerita dia. Kita bangkit di padang mahsyar, di situ kita jumpa apa yang dikatakan hisab itu. Bagaimana amalan manusia ditimbang pada mizan neraca Allah. Kita akan jumpa lepas daripada itu yang dikatakan sirat itu macam mana rupa dia. Yang hadis itu bagi kita kata tajam lebih tajam daripada pedang, halus lebih halus pada rambut pada setengah manusia, dan luas lebih luas daripada padang luas bagi setengah manusia. Kita akan jumpa. Maka fikir benda-benda yang kita akan tempuh ni, Imam Ghazali kata. Hak lepas-lepas tu dah. Kita fikir hak kita nak jumpa ke depan ni macam mana, perkemah diri kita untuk jumpa benda-benda ni semua. Kerana sungguh pun telah dikhabarkan akan dia daripada lidah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda ni semua Nabi cerita kat kita. Siapa lagi kita nak percaya kalau tidak percaya kepada Nabi? Siapa lagi kita nak pegang cakap kalau kita tidak mau pegang cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya neraka itu tempat lalu bagi sekalian manusia dan jin, dia kata. Manusia dan jin kok mana pun satu hari lalu juga neraka. Sama ada lalu dalam maksud kata kena masuk neraka tak lalu keluar masuk syurga, ataupun lalu dalam arti kata kita ditunjukkan neraka dan sebagainya. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha. Dan tiada daripada sekalian kamu wahai manusia melainkan melaluinya, yakni masuk ke dalamnya ataupun lalu atasnya ataupun sampai kepadanya ataupun hadir dekat dengan dia. Itu maksud dia. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut, dia kata wa in minkum illa wariduha, dan sungguhnya tiap-tiap orang daripada kamu ni tentu akan lalu yang dikatakan neraka. Orang hak nasib tak baik kena masuk tak. Sebelum masuk syurga, masuk satu celok tak dia dalam neraka baru boleh masuk syurga. Orang hak nasib baik, dia ni dibawa lalu dekat aja dengan neraka, bagi tengok juga kegerunan neraka itu walaupun dia nak jadi ahli syurga, supaya dia reti kata ada satu tempat nama dia neraka, dan neraka ni amatlah dahsyatnya, bagi dia reti juga tentang wujud neraka dan dahsyat neraka ini. Allah kata begitu dalam Quran. Dan telah dihukumkannya dan dijanjikannya akan demikian itu. Dia tak boleh ia menyalahinya dan tidak boleh ia menyalahinya. Itu dia. Benda ni Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan kata semua orang akan lalu neraka ni. Bila Tuhan sebut tentu kena. Tak boleh menyalahi. Maksudnya tak boleh tak mau tengok neraka ni, tak boleh. Kok mana pun setidak-tidaknya kita akan dilihatkan, akan diperlihatkan kepada kita rupa neraka. Begitu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma tunjiyal ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan sekalian orang yang takutkan azab Tuhan. Semua orang kena lalu, setidak-tidaknya nampak neraka. Tapi orang-orang yang masa hidup atas dunia takut kepada Tuhan, dia akan diselamatkan daripada masuk neraka. Langsung dibawa akan mereka itu masuk ke dalam syurga. Dia tak masuk neraka, lalu aja tengok neraka terus bawa masuk syurga. Begitu. Dan kami biarkan segala orang yang aniaya akan dirinya di dalam dunia dengan kufur dan maksiat, hal keadaannya terdiri-diri di atas lututnya. Jithiya maksudnya berdiri atas lutut. Nak tunjuk kata azabnya keadaan di padang mahsyar dan neraka itu, siapa nak berdiri tak boleh, lembut lutut. Maka terlutut kita ni, terduduk atas lutut kita ni, maka Allah Subhanahu wa taala guna perkataan jithiya. Jithiya berdiri atas lutut. Macam kita atas dunia ni kata, aku dengar cerita tu aku lembut lutut. Aku dengar cerita Ustaz Samsuri ni lembut lutut. Lembut lutut tu maksud dia apa? Tak boleh diri, dia jadi tak kuat. Terus lutut pacak atas tanah. Itu maksudnya apa? Lembut lutut.
Di sana itu, bila dibangkitkan kita di padang mahsyar, tengok saja keadaan padang mahsyar itu berdiri atas lutut. Dia nampak dah aku ni ada nak lepas, aku ni boleh lepaskan dari pedang azab padang mahsyar. Bila dibawa pula pergi tengok neraka, tak boleh bangkit terus dah. Semua orang, Tuhan kata jisiyah. Boleh berdiri takat atas lutut je. Nak berdiri tak boleh, nak rebah. Begitu keadaan gerunnya yang dikatakan padang mahsyar dan neraka itu. Dengan firman Tuhan itu, tertentulah tiap-tiap seseorang itu menempuhi neraka dengan tidak syak lagi. Daripada ayat-ayat yang dia bawa main kat kita tadi, fahamlah. Kata semua orang setidak-tidaknya tengok neraka ni. Begitu. Dan dapat kelepasan daripada jatuh ke dalam neraka itu ada syok. Dia kata dan ada pun orang yang langsung tak tengok neraka, ini meragukan. Sebab Tuhan kata semua orang akan lalu ke neraka. Maka kalau ada orang kata, ada orang dia kata tak lalu langsung neraka, itu adalah syak. Yang pastinya dalam Quran, Tuhan kata semua orang akan lalu. Sama ada lalu dalam maksud kata kena masuk sah, ataupun lalu dalam erti kata tengok neraka, lepas tu lepas pergi surga. Pokok pangkalnya semua orang akan lalu di situ. Maka ambil rasa pada diri masing-masing akan haru biru menempuhi neraka itu. Ambil rasa, dia kata, tuan-tuan, kita bawa kereta tengok satu aksiden. Tengok aksiden tapi jalan seluruh kereta tengok biji mata terbit keluar atas sisi ni. Kita dah berasa satu macam dah. Itu baru satu orang aksiden naik motor belaga lori. Kena lenyek muka ni, keluar biji mata di atas jalan. Kita tengok, kita dah turun lagi. Tuan-tuan boleh bayangkan esok kita dibawa lalu tepi neraka, tengok orang ada kena azab dalam neraka. Azab dalam neraka ni tidak ada contoh azab atas dunia. Kalau kita kata kemalangan jalan raya ni cukup takut, cukup menakutkan, adalah neraka ni tak ada bandingan menakutkan. Maka demikianlah orang apabila dia diperlihatkan neraka ni, dia tak boleh tahan. Dia cukup takut dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahannya boleh engkau bersedia daripada masa sekarang untuk cari jalan keselamatan daripada menempuhnya. Itu dia. Dia kata, Imam Al-Ghazali kata, dah sampai tahu macam ni punya teruk neraka, cuba simpanglah. Jangan sampai kita ni terperosok ke neraka. Begitu. Dan amatilah pada segala ahwal makhluk. Perhati, dia kata makhluk ada banyak-banyak ni. Sungguhnya ada yang keras bala kiamat itu menimpa ke atasnya. Ada sebahagian ni cerita pada kiamat ni, dia cerita dia teruk daripada masuk kubur. Tuan-tuan, kubur ni Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ni adalah awal-awal rumah bagi alam akhirat. Awal rumah. Lagi kita tak mati, kita duduk atas dunia. Mati aja masuk kubur. Kubur itu tempat transit untuk masuk alam akhirat. Kubur itu rumah pertama untuk akhirat. Nabi kata begitu. Ada manusia mati, masuk aja dalam kubur tu, masuk tu jumpa susah. Sampailah esok ni masuk neraka. Susah sepanjang-panjang. Itu sebab tuan-tuan, bila kita semayang mayat, kita minta. Kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala supaya janganlah mayat ini kubur dia dijadikan hufratun min hufarin niran. Minta supaya ya Allah jangan jadikan kubur si mati ini satu lubang daripada lubang-lubang api neraka Allah. Kita minta dekat Tuhan. Pasal apa? Pasal kita tak mahu benda macam ni. Bila kena azab kubur tu sudah menjadi permulaan azab bagi akhirat, dia akan susah daripada dalam kubur sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Dan dia kata kemudian di dalam antara ia, di dalam balak dan haru biru dan berdiri menanti akan hakikat kesudahan dirinya. Yakni dengan syafaat siapa yang akan bagi syafaat. Tiba-tiba sudahlah dilengkong oleh orang yang banyak dosa yang besar-besar. Tinggal di dalam kelam gelap dan duduk di bawah bayang-bayang api yang bernyala-nyala. Dalam keadaan masing-masing duduk berdiri atas lutut di padang mahsyar. Dalam keadaan masing-masing duduk takut. Duduk di padang mahsyar ni takut, tak tahu apa kesudahan kita. Dalam keadaan duduk termangu-mangu, duduk tengok ada tak ada aku ni nak berpeluang untuk dapat syafaat siapa-siapa. Tuan-tuan, dalam keadaan macam tu, kepala ni duduk fikir satu je. Fikir siapa agak yang boleh bagi syafaat, boleh tolong kita. Duduk fikir satu je. Dalam duduk tercari-cari, Nabi boleh tak bagi syafaat kat aku. Fikir aku masih hidup dulu pun tak buat sunnah Nabi banyak mana pun. Fikir-fikir pula siapa lagi yang boleh bagi syafaat. Oh, para ulama boleh bagi syafaat. Fikir pula kita pun tak berkawan dengan ramai ulama pun. Fikir lagi siapa yang boleh bagi syafaat dekat kita. Berdasarkan hadis Nabi, dia kata kalau ada anak yang hafaz Quran, sekurang-kurangnya anak ni boleh memberi syafaat kepada keluarga dia. Cek anak kita seorang pun tak ada hafaz Quran.
Dalam keadaan kita duk cari-cari siapa agak-agak boleh bagi syafaat lepas kita daripada kena azab ni, dalam keadaan duk fikir macam tu, tiba-tiba sudah dilingkung oleh orang-orang yang banyak dosa, tinggal dalam kelam gelap dan duduk di bawah bayang api neraka. Tengah-tengah duk fikir tu, tak tahu tak lagi tengok api main lengkung dia dah. Siapa yang kena lengkung dengan api, itu bermakna dia orang yang berdosa. Tuan-tuan, ini keterangan dalam agama kita. Percaya, satu tanda kebaikan Tuhan bagi kat kita. Tak percaya, bermakna kita jenis orang yang tak takut ke siapa-siapa. Maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan pastikan kita betul-betul takut pada dia. Kata dia, dan bukan saudara tu, dan suara renguh, suara sin waw alif ra alif, suara bukan saudara, dia tersilap. Dan suara renguh dan jerit pekik daripada sangat marah dan murka. Ni cerita di padang mahsyar ni tak ada cerita bunyi sedap ni, tak ada. Yang kita boleh dengar di padang mahsyar ni, dia kata ialah suara renguh, suara jerit pekik dan suara orang marah, suara murka. Dan itu suasana di padang mahsyar. Bunyi orang menjerit kena hati, bunyi orang menjerit, bunyi sana, bunyi ni semua bunyi yang menakutkan kita. Ini suasana di padang mahsyar dan suasana dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dengar bunyi suara yang telinga kita suka dengar, tak ada. Melainkan bunyi, semua bunyi yang meruntun hati kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu itu, yakinlah sekalian orang yang salah dengan kebinasaan. Masa tu orang hak berdosa ni tengok keadaan macam tu, dia yakinlah hari ni Jahannam tu. Yakinlah dia kebinasaan dia dah dekat. Bila tengok keadaan keliling macam tu, fahamlah. Dia kata, aku hari ni habislah, tak ada siapa dah boleh tolong aku. Dan berdiri lutut semua orang. Lagi sekali dia kata, habis pakat berdiri atas lutut, lembut lutut, tak boleh nak berdiri atas kaki, lembut lutut, terus berdiri atas lutut bila tengok keadaan keliling macam tu. Sehingga takut sekalian orang yang tidak berdosa daripada terbalik menjadi tidak baik. Sampai orang baik pun bila tengok keadaan macam tu, dia dah risau dah. Dia duk rasa macam aku ni macam mana, walhal dia orang baik. Tuan-tuan, orang baik pun jadi takut. Hak memang dia buat dosa, telah lah, tak ada cakap ni tu. Orang yang baik ni atas dunia ni, dia merupakan orang baik. Bila dia tengok keadaan orang-orang di padang mahsyar macam tu, bila dia tengok keadaan tu, dia sendiri tak yakin dah kebaikan diri dia. Dia kata, para aku ni ada nak boleh lepas. Itu maksud dia. Dan keluar penyeru daripada malaikat Zabaniyah. Di mana si Anu, anak si Anu? Masa tu malaikat Zabaniyah wakil neraka keluar main. Malaikat Zabaniyah keluar main, dia terus kata, mana dia si Fulan bin si Fulan. Dia cari nama seorang-seorang. Mana dia si Anu bin si Anu, si Fulan bin Fulan ni, mana dia? Yang menangguh-nangguh dirinya dengan panjang angan-angan, lagi mensia-siakan umurnya pada amal yang jahat-jahat. Dia kata, mana dia ni, Fulan bin Fulan ni, atas dunia dulu habis masa dengan duk buat jahat. Mana dia? Aku nak dia ni. Malaikat Zabaniyah cari. Maka dengan segera malaikat-malaikat itu pergi kepadanya dengan membawa belantan besi, dipukul ke atas kepalanya kerana menghina akan dia. Malaikat ni tuan-tuan, dia tak reti cara baik tak. Malaikat Zabaniyah ni, Nabi Muhammad SAW masa Isra' dan Mi'raj, Nabi sampai dekat dengan neraka, dialah satu-satunya malaikat yang tak senyum langsung kepada Nabi SAW. Malaikat Malik ataupun Zabaniyah tak senyum langsung kepada Nabi SAW. Memang dia ni Allah jadikan dia untuk azab orang. Tidak ada rahmat pada dia, tidak ada rasa belas kesian pada dia terhadap Allah. Maka malaikat Zabaniyah ni, bila dia panggil nama, dia panggil tu, dia pergi dekat orang yang dia panggil, dia balon. Dan dia pukul dalam keadaan nak menghina orang yang kena pukul itu. Begitu. Dan dihadapkan oleh malaikat itu kepadanya dengan ubus dan dengan tengking herdik yang besar-besar. Tuan-tuan, ini cerita. Kita kalau duk biasa orang panggil ustaz, panggil tuan kat kita, satu mai satu hari dia kata, dajal, dia kata, Allah. Tak ada tu siapa kata apa. Dia panggil lagu tu depan kita ni, jatuh dah, berasa hina tak ada dah. Orang duk kenal kita ni bos, orang duk panggil tuan kat kita, tuan, main satu hari jumpa 1 3 suku mana dah, dia main, weh, dia kata, Allah.
Kita berasa lah kata, dia ni yang tak tahu adab majlis meja kaya kat kita. Kita berasa jatuh lah. Tuan-tuan bayangkan di padang mahsyar itu, dia bukan takat hui, dia bukan takat gosah kita, dia bukan takat herdik kita, dia balun atas kepala kita dengan belantan ni. Habis kita ni, segala kehebatan kita yang ada atas dunia ni, habis hancur luluh, reput habis semua tentu. Tak ada apa dah pada diri kita ni. Dan dihalau mereka itu akan orang-orang halau kepada azab. Halau tuan-tuan, halau suruh masuk dalam azab neraka. Cukup dengan perhenanya. Yang ni dengan pukul dan godam dan tarik dan senyuh dia kata. Mana nak abang kata tak ada lah, tak ada cara dah. Orang yang berdosa, orang yang salah dengan Tuhan, di hari akhirat esok kena macam ni. Dipukul, digodam, ditarik, ditonyong, apa dia nak buat tak kita dia buat. Begitu. Dan ditunggingkan mereka itu kepala ke bawah masuk ke dalam neraka. Serta kata malaikat itu, ambil rasa azab Tuhan ini, kerana sesungguhnya kamu orang yang mulia, lagi dermawan di sisi kaum kamu, yakni atas bangsa kamu. Itu dia. Dia teri pula lagi kita pada hari itu. Sudah dia tampang kita, dia luku kita, dia godam kita, dia kibai kita, dia tonyong kita, dia buat macam-macam kat kita. Dia kata pula kat kita, nah ambil ini layanan yang layak dengan hang. Pasal apa? Hang atas dunia dulu mulia sangat, hari ini hang terima padah dia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, itu baru mukadimah tentang sifat neraka. Kita tak tengok lagi neraka ada apa dalam dia, baru bagi mukadimah tentang neraka macam tu dah keadaannya. Masing-masing dah cukup lah. Kalau kita berhenti dah ni sembahyang kita cukup lah. Mana balik melengung duk fikir, kalau kena teruk. Kalau kena teruk kita ni. Segala duit ringgit, segala pangkat kedudukan, segala apa yang kita ada atas dunia ni sudah tidak membawa sebarang makna kepada kita kalau begini keadaan yang menimpa kita. Satu tajuk baru dia kata bab ma jaa fi sifatin nar. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang sifat neraka. Ketahuilah saudaraku, neraka itu ialah tempat seksa dan tempat azab sengsara ke atas orang yang berdosa besar dan orang yang berdosa kecil. Neraka ni dosa besar, dosa kecil masuk sama aja. Jangan kita hari ni dia kata tak apa, yang ni dosa kecil. Dah. Orang yang buat dosa, tak kira dosa besar, tak kira dosa kecil, tempat dia neraka. Sama aja. Terus kata ni tak apa, yang ni duduk baca apa tu ni, dia kata yang ni bukan dosa besar, yang ni dosa kecil. Dosa kecil pun tempat dia di neraka. Begitu. Sebagaimana syurga itu tempat nikmat bagi orang yang berbuat kebajikan dalam dunia. Syurga itu tempat nikmat. Tentang kalau tengok hadis Nabi SAW, Nabi pernah cerita dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata, "Husiba rajulun min qablikum." Telah dihisab seorang laki-laki daripada sebelum kamu, umat sebelum kamu. Ada satu orang laki-laki ini, dia telah dihisab di depan Allah Subhanahu wa taala. Lam yujad lahu minal khairi syai'un. Nabi kata bila hisab dia ni tak ada kebaikan sikit pun. Tak ada. Satu orang laki-laki, dia bukan umat aku. Nabi kata bukan umat Muhammad, dia umat Nabi dulu. Dia ni bila dia hisab depan Tuhan, lam yujad lahu minal khairi syai'un. Tidak ada pada dia kebaikan sikit pun, tak ada. Cek tengok dia punya rekod amalan yang malaikat Rafiq dan Atid tulis ni, cek tengok tak ada kebaikan. Melainkan Nabi kata dia ni ada dua saja kat dia. Dua saja. Tak lain apa pun tak ada. Apa dia yang dua tu? Yang pertama, dia ni suka bergui dengan orang. Dia suka bergui dengan orang. Dia jenis ramah. Jumpa orang ni, Assalamualaikum, sembang. Dia jenis orang macam tu. Jenis orang baik dengan orang. Orang suka kat dia. Kerana baiknya dia dengan orang. Itu satu kebaikan yang ada dalam diri dia. Yang kedua, Nabi SAW kata dia ni satu orang yang musir. Musir maksudnya kaya. Senang, ada banyak kelapangan, duit ringgit banyak. Dan dia guna duit ringgit dia bagi hutang dekat orang-orang yang memerlukan. Dan dia suruh dia punya khadam yang tidur kutip hutang ni, dia suruh. Dia kata kalau hampa pergi jumpa orang yang hutang aku ni, dia dalam keadaan kesempitan dan kepayahan tak boleh bayar hutang, lepas wang dia. Lain tak ada. Kebaikan lain tak ada. Lu nak cari semayang sunat ke zikir apa tak ada. Dia ni tak ada. Dia ni cuma dua ni aja. Satu, dia dengar orang bagus. Dia tak kira siapa. Dia dengar orang semua bagus. Yang kedua, dia orang senang, dia bagi orang pinjam duit dia. Kalau orang tak boleh nak bayar hutang, masalah halal bang.
Kalau didapati orang yang berhutang tu sempit dulu, memang tak boleh bayar. Dia kata dekat ghilman, dia kata dalam hadis tu, wa ya'muru ghilmanahu, dan dia suruh orang-orang dia, khadam-khadam dia ni, kalau jumpa orang yang susah nak bayar hutang, lepas dah. Dia kata, aku kira halal dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat di hari akhirat esok terhadap orang ni. Allah kata dekat malaikat dia ni telah buat kerja yang sepatutnya aku buat. Tuhan kata, melepaskan orang yang dalam kesusahan ni, Tuhan kata kerja aku. Tapi dia ni atas dunia dulu dia boleh melepaskan kesusahan orang. Oleh kerana dia buat kerja yang sepatutnya aku buat, Tuhan kata dekat malaikat, lepas dia daripada dosa dia pada hari ini. Nabi SAW cerita dekat sahabat dia, dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini kebaikan. Ini yang dikatakan kebaikan. Kita kena tengok benda ni dalam hukum agama. Buat kebaikan pada siapa saja, di sisi Allah dicatat sebagai kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam banyak ayat tentang perintah buat kebaikan. Dia kata di sini, sebagaimana surga itu tempat nikmat orang yang buat kebajikan dalam dunia, maka pada hari kiamat keluar dia dengan dibawa oleh beberapa banyak malaikat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat. Pada hari itu mau mengambil pengajaran manusia bagi dirinya. Di hari kiamat itu waji'a yawma idzin bi jahannam. Dibawa datang, Tuhan kata neraka tu mai tunjuk depan dia. Ni dia yang kata neraka. Allah tunjuk depan dia. Bila buat mai neraka tu mai depan dia tengok tu, cukup dah, tak payah siapa cerita apa, pengajaran penuh dalam diri dia. Tentu itu sebab orang kata kadang-kadang bercakap dengan tengok lebih membawa pesan. Kita cerita pasal neraka, tak usah pandai cerita macam mana lah, adalah kesan sikit. Tapi kalau Allah tunjuk kat kita sekali, ni dia neraka, Allahu Akbar, tengok lebih memberi kesan kepada kita daripada dengar orang cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari kiamat esok Tuhan kata waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat. Pada hari itu mau mengambil pengajaran manusia bagi dirinya. Dan di mana lagi dapat pengajaran dan mau taubat pada hari itu, kerana telah luput mata. Tapi hari itu bila dah neraka mai duk ada depan kita, menyesal tak boleh buat apa dah. Itu maksudnya. Bila dah neraka mai heret depan kita, maknanya tak lagi kita nak kena masuk. Masa tu tak usah menyesal. Masa tu tak usah kata kesilap. Masa tu tak usah berkelupuk atas tanah menyesal nak patah balik nak buat. Tak usah dah. Masa tu telah luput masa untuk bertaubat, untuk menyesal. Dan telah diterangkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, akan neraka itu dibawa oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat tarik neraka. Dia kata pada tiap-tiap tali pemimpin baginya, dia ada berapa banyak tali, tiap-tiap satu tali nak tarik neraka tu, satu tali 70,000 malaikat tarik. Dia nak bayangkan kepada kita besar yang kata neraka Tuhan ni besar. Makna kata takat nak bubuh semua manusia ni ada kosong banyak lagi. Satu tali 70,000 malaikat tarik tali dah. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimam 70,000 malak yajrunaha. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata ni telah bersabda Nabi SAW, didatangkan dengan neraka jahanam pada hari kiamat, ada baginya 70,000 tali memimpinnya. Neraka tu ada tarik dia ada 70,000 tali. Tali tu ada 70,000. Serta tiap-tiap satu tali itu 70,000 malaikat menghela akan dia. Tali tengok. Tali ada heret tu saja 70,000 tali. Tuan-tuan tengok orang besar-besar mati, yang di Pertuan Agung mati hari itu, berapa tali dia ada, dia tarik.
tali macam tu. Di hari akhirat esok neraka ditarik dengan 70,000 tali. Tiap-tiap satu tali 70,000 malaikat berheret dia. Besar neraka ni. Pasal apa? Pasal nak isi orang umat yang besar. Nak masuk dalam dia. Baik masalah. Dia kata neraka boleh bertutur, boleh bercakap dengan lidah. Neraka pula dah boleh bercakap pula pada hari kiamat itu. Sesungguhnya telah datang khabar daripada Nabi SAW bahawasanya neraka ni boleh bertutur kerana ada cawang daripadanya. Neraka ni Tuhan buat cawang-cawang, maksud dia ada tengkok pula. Neraka ni dia dalam bahasa sajak ni dia kata unsur-unsur personifikasi. Dia kata unsur-unsur dia mempesankan benda tu. Daun nyiur melambai-lambai. Dia kata unsur personifikasi. Kan? Lambai ni kerja manusia. Pesan manusia yang duk lambai orang. Dia kata daun nyiur melambai-lambai. Ombak menggamit pantai. Bukan nak ajak saja malam ni kan. Jadi nak ajak kata Allah Subhanahu Wa Taala ni nak gambarkan kepada kita neraka ni, yang kata neraka ni dia bukan manusia, tapi neraka ni dia boleh bercakap. Pasal apa neraka ni boleh bercakap? Pasal Allah keluar satu tengkok daripada neraka dan di tengkok tu ada mulut boleh duk cakap. Dia nak abang yang tu. Begitu. Yang cukup padanya 2 biji mata dan ada telinga dan ada lidah. Neraka tu ada keluar dari satu tengkok, pada tengkok tu ada muka, ada biji mata, ada telinga, ada mulut. Begitu. Maka bertutur ia pada hari kiamat. Tuan-tuan, kita bukan duk baca kitab 1001 malam. Ni kita duk baca kitab hadis. Ada orang tuan-tuan, ada orang bila baca macam ni dia duk golek kepala. Cuba golek kepala takut, dia golek kepala dia kata kabut, dia kata. Dia tak percaya tuan-tuan. Dia tak percaya. Tak percaya sesuatu yang malam bagi dia. Yang tu je. Tak percaya itu sesuatu yang malang bagi dia. Sebab kita sedang membaca hadis Nabi SAW. Siapa yang lebih benar cakap dia daripada Allah dan Nabi SAW. Begitu. Baik. Dia kata maka bertutur neraka pada hari kiamat. Seperti yang tersebut demikian, dia adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dia bukan cerita saja, dia buat main hadis dekat kita nak bagi kuat cerita dia. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju unuqun minan nar yawm al-qiyamah laha 'aynani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantiq. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar satu cawang, unuk ni dalam bahasa Arab maksud dia tengkok. Unuk, ainun qaf, unuk makna dia tengkok. Telah keluar satu tengkok, satu cawang daripada neraka pada hari kiamat. Hari kiamat esok neraka nanti terbit mai satu tengkok. Ada baginya 2 biji mata yang boleh melihat. Neraka ni ada mata, 2 mata dia boleh tengok siapa dia yang duduk dalam perut dia. Dia boleh tengok. Dan ada bagi dia 2 telinga yang boleh mendengar. Dia ada telinga, dia boleh dengar macam mana ahli neraka hak duduk dalam dia duduk menjerit, duduk melolong, dia boleh dengar semua. Begitu. Dan ada bagi dia lidah yang boleh bertutur ia. Allah bagi dekat dia satu lidah, mulut boleh dia bercakap pula. Wa yaqulu, dan bercakap yang dikatakan neraka ni, dan bercakap neraka ni. Inni wukiltu bisalasah bikulli jabbarin anid wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Berkata neraka, sesungguhnya aku telah disuruh dan diserahkan dan dikeras akan aku dengan memberi azab yang pedih ke atas 3 macam manusia. Neraka kata begitu. Dia kata aku telah diamanahkan, aku telah disuruh, aku telah dipaksa, mau tak mau aku kena azab 3 golongan manusia. Neraka kata. Pertamanya dengan tiap-tiap orang yang melampau, sombong, bengih, suka derhaka, lagi degil, keras kepala, tidak terima pengajaran dan tidak terima pengajaran. Ini golongan pertama yang aku akan azab. Jenis orang hak bodoh sombong, itu maksud dia. Likulli jabbarin anid, jabbar maksudnya sombong, jabbar.
Nama Tuhan tu. Kalau kita buh nama anak, tak boleh buh nama Jabbar, kena bubuh Abdul Jabbar. Jabbar maksudnya dia hebat, sombong, besar, begitu. Itu sifat Allah. Manusia tidak boleh ada sifat tu. Tiba-tiba dia ni masa duduk atas dunia dulu, dia ni Jabbar, sombong, angkuh, bongkok, takabur dia ni. Ini orang yang akan kena azab dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah dia ni Jabbar. Dalam hadis tu kata anid. Anid ni degil yang tak boleh diberi nasihat. Itu anid. Di antara Jabbar dengan anid, anid teruk lagi. Jabbar ni sombong, gempak makan luar. Tapi anid ni, saya kata apa? Orang kata sifat inat yang ada dalam diri dia. Inat. Maksudnya tak siapa kata apa? Tak dengar. Dia kata yang tu, dia kata yang ni. Dia jenis anid. Dia kata dia tak mahu dekat Islam, dia tak mahu. Dia kata dia benci dengan Quran, dia benci. Jenis anid. Orang hak jenis Jabbar, hak jenis anid, ini golongan pertama neraka kata aku akan azab dia itu. Dan yang keduanya, dengan tiap-tiap orang yang menyeru serta Allah Tuhan lain. Ini orang yang buat kerja syirik. Ini orang yang buat kerja syirik. Dia syirik Allah Subhanahu wa taala dengan apa cara sekalipun, dia akan diazab oleh neraka Allah. Dan golongan ketiga, orang-orang yang jadi tukang gambar dan juga patung-patungan. Ini orang yang kerja dolokit. Musawwir, yang kita terang banyak kali lah. Dalam banyak kuliah dah kita dah terang tentang musawwir. Musawwir ni orang yang kerja lokis potret orang. Dia dipanggil musawwir. Lokis muka orang. Pakai cat lokis. Dan musawwir juga adalah orang yang menjadi tukang berpahat. Masa duduk atas dunia dulu, dia ni Jabbar, sombong, angkuh, bongkok, takabur dia ni. Ini orang yang akan kena azab dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah dia ni Jabbar. Dalam hadis tu kata anid. Anid ni degil yang tak boleh diberi nasihat. Itu anid. Di antara Jabbar dengan anid, anid teruk lagi. Jabbar ni sombong, gempak makan luar. Tapi anid ni, saya kata apa? Orang kata sifat inat yang ada dalam diri dia. Inat. Maksudnya tak siapa kata apa? Tak dengar. Dia kata yang tu, dia kata yang ni. Dia jenis anid. Dia kata dia tak mahu dekat Islam, dia tak mahu. Dia kata dia benci dengan Quran, dia benci. Jenis anid. Orang hak jenis Jabbar, hak jenis anid, ini golongan pertama neraka kata aku akan azab dia itu. Dan yang keduanya, dengan tiap-tiap orang yang menyeru serta Allah Tuhan lain. Ini orang yang buat kerja syirik. Ini orang yang buat kerja syirik. Dia syirik Allah Subhanahu wa taala dengan apa cara sekalipun, dia akan diazab oleh neraka Allah. Dan golongan ketiga, orang-orang yang jadi tukang gambar dan juga patung-patungan. Ini orang yang kerja dolokit. Musawwir, yang ini kita terang banyak kali lah. Dalam banyak kuliah dah kita terang tentang musawwir. Musawwir ni orang yang kerja lokis potret orang. Dia dipanggil musawwir. Lokis muka orang. Pakai cat lokis. Dan musawwir juga adalah orang yang menjadi tukang. Dia tu jadi benda menyawa. Dia ambil kayu, dia pahat-pahat jadi gajah sekong. Dia ambil kayu, dia ambil ni pahat, buat bagi jadi kuda sekong dan sebagainya. Ataupun dia buat dengan apa-apa benda lain, guna plastik ke apa ke, dia buat dia jadi rupa objek benda bernyawa. Perbahasan tentang ni dia ada satu bab pula. Bawa main pula hadis-hadis sahih Nabi SAW kata di hari akhirat itu Allah akan kata dekat golongan musawwir ni, Allah kata tiupkan roh ke dalam benda yang kamu buat ni. Kegagalan kamu untuk bagi roh dekat objek yang kamu buat ni menyebabkan kamu kena neraka. Salah kerana dia cuba nak meniru ciptaan Tuhan. Salah perbuatan itu. Dia tanya banyak lah. Dia tanya pula tu macam mana, dan kalau dia mengaji bidang tu, dia tanya lah benda tu tak boleh, tapi mengaji buat apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini musawwir. Maka tak boleh. Orang-orang yang jadi musawwir semasa di atas dunia, neraka kata ini golongan yang aku akan azab dia di hari akhirat itu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dan kata dia lagi bermula ini hadis hasan lagi gharib, lagi sahih. Dan ada riwayat hadis yang panjang di dalam At-Targhib wa Tarhib. Ini adalah satu kitab At-Targhib wa Tarhib. Ada satu hadis lain
Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi farasin yaj'alu kullu khutwatin minhu aqsa basari fasara wa sara ma'ahu Jibril alaihi salam ila an qala thumma ata ala wadin fasami'a sautan munkira faqala ya Jibril ma hadha saut. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada dia seekor burak. Burak, jangan baca berak. Barak al-qafdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada Nabi seekor faras. Bahasa tadi dia kata faras. Faras ni makna dia kuda. Kuda yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah burak. Kata dia satu hari dibawa mai kepada Nabi seekor burak yang Nabi naik masa peristiwa Isra' Mi'raj dulu ni. Bawa mai burak kepada Nabi, iaitu seperti rupa kuda, dia kata. Seperti kuda yang jadi tiap-tiap satu langkah daripada perjalanannya setujana mata memandang. Ni yang kata burak ini satu kenderaan yang kata hari ini teknologi manusia tak boleh nak mencapai tahap kelajuan burak. Tuhan buat dah dulu ni. Sekali dia kenyway si hilang daripada pandangan mata. Setujana mata memandang, ruyuk si nampak tinggal titik lepas tu hilang. Sekali kenyway aja dibawa mai kepada Nabi kenderaan ni, kenderaan yang bernama burak ini. Maka naik Nabi SAW akan burak itu dan berjalan malam dia. Nabi naik burak ni dan berjalan bersama dengan burak ini. Dan berjalan malam sertanya Jibril alaihissalam. Yang escort Nabi ialah Jibril alaihissalam. Begitu. Jibril ikut Nabi, jadi pengiring Nabi SAW. Sampai berkata Abu Hurairah pada hadisnya. Abu Hurairah bercerita hadis ni, kemudian Abu Hurairah kata, dia kata kemudian datang Nabi di dalam perjalanannya itu pada satu tanah lembah yang luas. Nabi naik burak, Jibril ikut Nabi. Sampai di satu tempat yang dikatakan wadi. Wadi masuk kawasan lembah. Lalu didengar oleh Nabi suara yang sangat keras. Nabi duduk situ dengar bunyi suara deras. Bunyi deras macam tu. Maka bertanya Nabi, hai Jibril, apa ini suara yang sangat huduh ini? Nabi dengar bunyi bunyi gerum. Nabi tanya Jibril, ya Jibril, bunyi apa ni? Ma hadha saut. Bunyi apa? Suara apa ni aku dengar ni? Qala hadha sautu jahannam. Taqul ya Rabbi i'tini bi ahli wa bima wa'adatani faqad kasurat salasili wa aghlali wa sa'iri wa hamimi wa ghassaqi wa ghislini wa qad ba'uda fa'ri wa ishtadda harri i'tini bima wa'adatani. Begitu. Maka jawab Jibril alaihi salam. Dia kata itu adalah suara neraka Jahannam. Waktu Nabi naik burak dengan Jibril, singgah tak berehat dekat satu kawasan wadi, satu kawasan lembah. Tengah duduk berehat tu bunyi kata tak tahu apa benda. Nabi terkejut. Nabi kata dekat Jibril, ma hadha saut, ni bunyi suara apa ni? Jibril jawab dekat Nabi, dia kata hadza sautu jahannam, ni bunyi suara neraka Jahannam. Dia kata, berkata ya Tuhanku. Jibril kata suara neraka. Neraka dia bercakap dengan Tuhan. Neraka kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, datangkan pada aku dengan isiku. Neraka ni dah ada dah lah ni. Neraka dah ada dah lah ni. Dan neraka ni sentiasa duk minta dekat Tuhan. Duk minta, wahai Tuhan, ya Rabbi, ikti bima ta'iduni. Wahai Tuhanku, buat mai dekat aku orang-orang yang kamu janji nak masuk dalam aku ni. Duk minta dah lah, duk minta dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang boleh bayang anda. Neraka ada dah, yang tu satu bah. Bukan kata ada. Tiap-tiap hari duk minta dekat Tuhan. Duk minta supaya Tuhan penuhkan isi kandungan dia. Ya Rabbi i'tini. Wahai Tuhanku, wa'mai dekat aku bi ahli. Semua orang kata nak masuk dalam aku ni. Wa bima wa'adatani. Wa'mai dekat aku ni. Orang-orang yang sudah dijanjikan nak masuk dalam aku ni. Dan sempurnakanlah dengan segala barang yang engkau janji kepada aku.
maka sesungguhnya telah banyak rantai dan belenggu aku. Dia kata. Ni, tuan-tuan tengok dalam bahasa hadis tadi. Dia kata, faqad kasurat salasili wa aghlali. Sesungguhnya ni, segala rantai, segala belenggu, segala apa nak ikat orang masuk neraka ni, duk tunggu dah, tak sabar-sabar dah nak berkas orang yang masuk ni. Oh tuan-tuan, keadaan dia begitu. Dan kepanasanku dan ayak panas aku dan barang yang menggubur kulit badan ahli neraka yang ada pada aku, semua dah ready. Ni duk panas dah ni, neraka ni duk meluap-luap dah, panas ni, duk tunggu nak pergi rentung orang je. Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dia ni penuh dah dengan hamim. Hamim ni dalam hadis Nabi kata dia adalah leburan tembaga cair. Ambil barang-barang tembaga tu, lebok bagi jadi cair. Cair mendidih macam mana dodol tu. Dia melembur, puk pecah, melembur, puk pecah. Tengah duk mendidih tu, ambil jurus atas kepala Allah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bila dia nak azab manusia, tak ada siapa dah boleh tahan dia. Tak ada siapa dah. Kalau Allah nak azab orang tu, tak ada siapa boleh tahan dia. Maka lebih baik daripada awal-awal jangan dedah diri kita pada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi SAW bagi tahu dekat kita. Dia kata cukup dah, kami dah ready dah. Neraka kata kami dah sedia dah dengan rantai, dengan belenggu, wasa'iri, dan juga dah sedia dengan kepanasan yang cukup dah, wahamini, dan cukup dah dengan leburan tembaga cair anak juga atas kepala ni, wamasati, dan semua ni, semua dah siap dah. Dan barang yang menggugurkan kulit badan ahli neraka yang ada pada atas. Kena ni, luruh ni. Luruh habis. Dalam Quran Tuhan kata yushiru bihi ma fi butunihim wal julud lahum maqami'un min hadid. Tuhan kata. Ni yang kata neraka ni bila dia jurus, luruh berguguran jatuh ni, segala kulit dan isi daging manusia dan perut dia jatuh habis. Apa yang ada dalam perut semua luruh habis bila masuk benda tu. Yang kata hamil ni masuk dia dalam rangkum yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Luruh segala benda yang ada dalam perut, luruh segala kulit-kulit. Lahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka ini semeti yang dibuat daripada besi, duk balon atas belakang. Ini semua ayat Quran menceritakan tentang bahayanya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tukang mandikan dengan air panas tu, dia kata semua siap lah. Orang yang nak kerja jurus hamil atas kepala orang ni pun dah duk ready dah, tunggu orang masuk aja untuk nak jalan kerja ni. Dan sesungguhnya telah menjadi di dalam sangat-sangat patah tu, dan sesungguhnya telah menjadi dalam sangat-sangat patah tu. Maksudnya dasar neraka ni cukup dalam, dia kata. Neraka Tuhan tu daripada atas ke bawah ni, dalam dia tu cukup dalam, dia kata. Dan bersangatan panasku, dan datanglah dengan barang yang telah engkau janjikan. Aku minta lagi dekat Tuhan, ya Allah, wa'mai cepat-cepat orang nak masuk neraka ni, aku dah tak boleh sabar dah nak ganyang mereka ni semua. Begitu. Sambung hadis tu dia kata qala laka kullu musyrikin wa musyrikatin wa khabithin wa khabithatin wa kullu jabbarin la yu'minu bi yaumil hisab. Qalat qad raditu. Firman Tuhan, aku tentukan bagimu pada mengazabnya tiap-tiap laki-laki yang kafir dan perempuan yang kafir. Tuhan terus jawab. Bila neraka duk minta ahli dia, Tuhan jawab. Tuhan kata, hangga dah bimbang, orang yang nak masuk ni dah ada dah. Tuhan kata, laki-laki kafir, perempuan kafir. Dan laki-laki yang bodoh nafsunya dan bodoh amalnya akan masuk. Dan perempuan yang bodoh amalnya dan bodoh nafsunya akan masuk. Dan tiap-tiap laki-laki yang busuk hati, lagi perengah, tiada percayakan hari hisab, semuanya akan masuk ke dalam kamu. Dan kata neraka, sesungguhnya redha aku dengan itu. Meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bazzar. Dia kata, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok ini hadis yang cerita tentang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia bab ma jaa fi sifati qa'ri jahannam, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang mengkhabarkan rupa patak neraka jahanam. Patak ni maksud dasar kat bawah sekali. Ada pula hadis nak cerita tentang yang kata dasar neraka ni macam mana keadaan dia. Ketahuilah saudaraku,
patak neraka itu ialah akhir perhentian dalam. Maksudnya lain pada dasar apa perkataan kita boleh guna. Yang dikatakan patak itu ialah akhir perhentian. Kalau telaga, kita ambil batu, kita lempak turun. Batu duduk jatuh itu duk kata kena tanah, itu patak. Inilah, yang tu patak. Maka sangatlah dalamnya patak neraka itu, sebagaimana kita dengar daripada khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Anil Hasan radhiyallahu anhu qala Utbah ibnu Ghazwan ala mimbarina hadha, yakni mimbar al-Basrah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sakhrata al-'azimah la tulqa min shafir jahannam fatahwi fiha 70 aman wa ma tufdi ila qarariha. Diriwayatkan daripada Al-Hasan, katanya telah berkata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama sahabat tu Utbah bin Ghazwan, ia telah berkhutbah di atas mimbar kami ini, yakni mimbar di negeri Basrah ini. Diriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bahawasanya batu besar dicampakkan daripada tepi neraka Jahannam, maka jatuh batu tu ke dalamnya 70 tahun. Tu dia nak kata neraka ni. Yang kata neraka ni, Nabi kata kalau hampa naik di atas tebing dia tu, ambil satu batu besar, lempak turun dalam neraka ni. Batu tu duduk turun saja, duduk melayang turun tu saja 70 tahun lama baru sampai di bawah. Ambil batu besar, dia kata kalau batu kecil dengan batu besar ni mana dah tu? Batu besar ni. Batu besar ni. Ambil batu besar, dia kata sakhratal azimah, maksudnya batu besar, ambil hak hampa habis besar, hampa larat bawah, ambil hak tu. Tu lempak turun daripada atas tebing neraka tu, lempak turun bawah ni. Turun dalam neraka ni. Batu tu duduk melayang turun tu saja ambil masa 70 tahun. 70 tahun mengikut kiraan akhirat, bukan kiraan dunia. 70 tahun dunia tu lama. 70 tahun ikut kiraan akhirat. Sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Lempak batu tu turun. Nabi kata lagu tu, tiada sampai dia kepada pataknya. Ingat sampai? Tak sampai juga. Dia kata 70 tahun duk melayang turun, tak sampai lagi di dasar dia. Begitu. Maka alangkah dalamnya neraka Jahannam itu. Tuan-tuan, macam ni punya seru. Ada kawan buat lain abuk. Dia kata neraka Jahannam tak apa. Jahannam kan kita tendang dinding dia kita lari keluar. Boleh dia cakap lagi tu. Dia kata aku kalau kena neraka, aku kalau Tuhan nak buh aku dalam neraka, dia kata aku nak minta neraka Jahannam. Sembang macam tu tuan-tuan. Aku nak minta neraka Jahannam. Pasal apa? Pasal dia dah Jahannam, dah dekat kukuh. Kita boleh tendang dinding pecah buat. Tuan-tuan, nak melawak tengok benda lah. Tengok benda. Jangan melawak benda macam ni. Aku kena sungguh esok makan tak habis. Tuan-tuan, ni yang kata bahaya lidah ni. Nabi kata satu benda yang Allah bagi dekat manusia antara misai dengan janggut. Nabi kata ada satu benda Allah bagi dekat manusia antara misai dengan janggut. Benda tu Nabi kata boleh menyebabkan kamu disembam ke neraka. Nabi kata ringkas saja. Kita bila baca hadis tu, dia mau cucuk untuk hati ni, mau cucuk untuk hati. Nak petik lidah ni kan, nak petik bukan susah. Kita nak kata apa pun terpulang kat kita lah. Tuhan bagi kat kita lah ni. Dia bagi lidah, dia bagi kita sehat. Dia tak bagi kita lumpuh. Lidah boleh bercakap. Cakap lah, nak cakap apa pun. Han nak serang siapa, han nak kata kat siapa, han nak hina siapa, han nak kejatuh siapa, han nak fitnah siapa, han nak pelingkup siapa, kata. Tapi satu Nabi kata mau ingat, antara misai dengan janggut ada satu benda ni boleh menyebabkan kamu disembam ke neraka. Ingat, benda ni ambil ingat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hidup kata macam tu. Hidup kata neraka ni, aku kalau nak masuk, biar neraka Jahannam. Dia kata tak apa. Jahannam aku senang nak lari keluar. Sedangkan ini adalah neraka paling teruk dalam 7 jenis neraka hak Tuhan sendiri. Maka neraka Jahannam tu saja pun kalau lempak batu besar turun ni 70 tahun mengikut kiraan akhirat belum sampai Nabi kata ke dasar dia. Maka tidaklah dapat dengan sukar
Kerana deras terbang batu besar itu turun, tentulah lebih deras terbangnya daripada batu kecil. Ini kita habang tadi. Nabi boleh habang kata lempak batu kerikil. Nabi boleh habang macam tu. Tapi tak. Nabi habang kata sakhratal azimah. Batu besar. Nabi kata. Nak habang kata turun deras. Turun deras itu pun nak boleh ke sampai bawah tu 70 tahun kiraan akhirat. Tak sampai lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka betakalah dalamnya neraka Allah itu. Itu dia. Sambung hadis tu. Dia kata qala wa kana Umar yaqul akthiru dhikran nar fa inna harraha shadid wa inna qa'raha ba'id wa inna maqami'aha hadid. Kata Utbah, sahabat Nabi. Dan adalah Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata, banyakkanlah oleh sekalian kamu ingat akan Jahannam itu. Itu dia. Sayyidina Umar, dia bila dengar hadis Nabi cerita pasal neraka lempak batu besar jatuh 30 tahun tak sampai lagi ni, Sayyidina Umar bila dengar macam tu dia terus respon. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata jaga baik-baik. Dia kata aksiru zikran nar, ingat neraka ni baik-baik. Ingat dia. Bila kita ingat neraka macam tu punya dahsyat, kita tak berani nak buat benda salah. Tak berani. Kalau kita ingat tentang neraka ni sangat-sangat tak berani, tak ada selera nak buat benda tak elok ni, nafsu tak ada, tak rasa nak buat. Pasal apa? Pasal ingatan kita tentang dahsyat neraka ni kuat, tak ada selera nak buat benda tak betul ni. Nak bagi rasuah tak boleh nak bagi, tak boleh nak bagi. Bila dia ingat kita dengan kanan ni, esok aku kena yang tu. Nak terima rasuah, nak terima tu tak padan lah dengan nak dapat berapa duit ni, aku nak kena azab esok, tak padan. Ingat dia benda ni, selamat kita. Sayyidina Umar pesan macam tu. Supaya jadi kuat berbuat ibadah. Bila ingat dia ni, lipat ganda lagi. Ibadat jadi lagi kuat. Maka bahawasanya panas itu sehabis-habis panas. Sayyidina Umar kata, فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ. Maka sesungguhnya har mana dia ni? Panas ni. Panas ni, syadid. Dia kata bersangatan panas. Bukan lagu panas kita biasa jumpa atas dunia. Duklah lokak pun panas. Tapi neraka ni bukan umpama lokak. Panas neraka ni tak ada cerita. Tak ada cerita panas dia macam mana. Maka Sayyidina Umar kata jaga baik-baik. Yang kata neraka hak kita duk dengar Nabi cerita ni, fa inna harraha shadid. Maka sesungguhnya panas dia ni, panas sungguh. Tak boleh nak cerita panas macam mana. Dan bahawasanya patat dia itu sangat-sangatlah dalam. Wa inna qa'raha ba'id. Maka sesungguhnya qa'ru jahannam, dasar neraka jahannam itu ba'id, jauh sungguh, dalam sungguh. Tak tahu berapa dalam, dia tak boleh suka, dia kata. Dan bahawasanya cemeti, yakni pemukul dibuat daripada besi, dia kata. Nak pukul kita tu besi, tuan-tuan. Kita duduk dengar kata hukum rotan, tuan-tuan, orang yang kena terlibat kes jenayah bila masuk dalam penjara di Malaysia ni, siapa ada adik-beradik kerja penjara, tanya. Orang yang masuk penjara ni, kalau dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, 2 sebatan rotan, dia sanggup minta satu sebat tu ganti 5 tahun lagi, tak apa. Biar dia duduk 20 tahun. Tu rotan, bukan besi, rotan. Dia tambak tangan, dia tambak kaki dekat kayu palang tu, dia bagi dengan rotan tu bertebak kata kena atas belakang, tuan-tuan. 2 bulan dia tidur terlentang di katil hospital. Orang yang nak kena hukum sebat ni, yang kata 10 tahun penjara dan 2 sebatan rotan. Hak kata sebat ni, dia sanggup tukar satu sebat tu 10 tahun lagi dia kena tak apa. Keluar belopak ni. Dulu pakai ekor tari. Bila sebat, dia keluar isi sebaris dengan ekor kena tu. Dia keluar jadi longkang atas belakang. Darah turun merambu. Minta ganti yang Arif Tuan Hakim. Minta hak satu sebatan tu ganti dengan penjara. Dia tak mau kena sebat. Hak tak ada pengalaman lagi ni. Dia sembang-sembang beras. Kena sekali rak kata merayu. Minta hak lagi satu nak kena ni minta ganti. Convert bagi jadi hukum penjara. Tuan-tuan, itu ekor pari, itu rotan. Ni dia habaq kat kita ni, dia kata wa inna maqami'aha hadid. Dan cemeti yang nak pukul orang dalam neraka ni dibuat daripada hadid, daripada besi keluli. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ada satu hadis di dalam At-Targhib wa Tarhib. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a wajbah
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها. Diriwayat daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW. Adalah kami di sisi Nabi SAW, maka kami dengar akan satu bunyi dentuman yang kuat. Ni sahabat ni. Sahabat ni dia kata kami ni duduk dengan Nabi. Abu Hurairah cerita. Satu hari duduk di masjid. Nabi tengah duduk mengajar kami. Kami ni pakat duduk sama-sama dengan Nabi SAW. Fasami'na wajbah. Tiba-tiba dengar bunyi satu benda. Wajbah ni bunyi boom. Duduk. Bunyi macam satu benda terempas jatuh. Boom kata bunyi lagu tu. Tengah duduk di masjid ni. Maka sabda Nabi SAW, atadruna ma hadha? Nabi kata hampa tahu tak bunyi apa itu? Bila boom kata bunyi tu sahabat semua pakat terkejut. Nabi tanya, atadruna ma hadha? Hampa tahu tak bunyi apa tu gedebum tadi tu? Nabi tanya macam tu. Maka kata kami, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Sahabat kata, manalah kami nak beritahu bunyi apa macam tu, tak pernah dengar sebelum ni. Allah dan Rasul saja yang tahu. Sabda Nabi SAW, itu adalah bunyi satu batu yang diutus akan dia oleh Allah di dalam neraka Jahannam semenjak 70 hari yang dulu. Nabi kata tu hak bunyi gedebum tu bunyi satu batu. Batu tu Allah suruh malaikat lempak turun daripada puncak neraka tu, turun jatuh ke bawah. Dia duk melayang jatuh tu 70,000 tahun dah lama duk jatuh tu. Hari ni Nabi kata baru sampai di dasar neraka. Nabi kata maka sekarang adalah waktu sampai dia ke patak neraka itu. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Hadis sahih benar. Hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata gunung daripada api neraka. Sesungguhnya di dalam neraka itu ada gunung api yang tinggi. Ni pula nak cerita dalam neraka ada satu gunung. Gunung tu gunung api. Dia kata bukan gunung berapi. Gunung tu api. Gunung berapi. Ni gunung. Di puncak dia tu baru nak terbit keluar api. Tu pun mati bukan sikit orang. Sekali-sekali meletup. Yang ni gunung tu sendiri api. Yang tu dia nak ceritanya. Nama gunung itu dia kata sesungguhnya di dalam neraka ada gunung api yang sangat tinggi. Nama dia As-Sa'un. Nama gunung tu As-Sa'un. Begitu. Maka dikerasi akan orang-orang salah untuk naik gunung tu. Orang yang hidup atas dunia buat dosa, esok dia dipaksa suruh halat gunung tu. Dipaksa dia untuk naik gunung tu. Dikerasi maksud dipaksa dia suruh naik. Begitu. Kemudian jatuh dia daripada atas gunung itu ke bawah. Ragas naik jatuh, ragas naik jatuh, ragas naik jatuh. Begitu. Maka naik gunung itu dengan sehabis-habis payah. Oh susah. Nak boleh naik gunung tu sangatlah susahnya. Begitu. Dan jatuh beberapa puluh tahun dari atasnya itu akan jadi seksa kat atas orang salah semua. Naik tu dengan serba kepayahan. Tak naik, tak boleh. Kena naik. Orang tu ada cerita Jepun main tanah Melayu dulu tuan-tuan. Kan? Oh, dia suruh naik pokoknya. Kita tak erti. Bukan kita nak bantah tak mau naik. Kita tak erti. Kita kata tak erti. Dia duk suruh naik juga. Dia nak makan yang muda. Kita nak cakap Jepun tak erti. Duk abang kata tak erti je lah. Tak erti naik. Dia bagi penampang sewa pergi balik. Bagi balik ni sekali. Bagi balik ni naik ada tutup. Pasal apa? Ni takut naik. Oh, sepak pun tak mau nak naik. Dia buat kot lain pula. Dia bubuh ayam masuk dalam perut sampai buncit, dia pijak atas perut tu bagi keluar ayam balik. Terbit ayam dia tu kerana ada lubang keluar habis ayam. Apa nak buat? Macam-macam dia beli, oh tak mahu juga lagi bubuh ayam dalam perut, pijak tu dia bantah tak mau naik, dia ambil pelayar, rentak kuku kita keluar. Macam mana? Ragas dia ada. Di neraka itu, orang yang berdosa, orang yang bersalah dipaksa suruh naik gunung api. Malaikat dia tunggu kat bawah ni naik. Dia kata naik. Naik. Dah naik dah berapa punya jauh. Guling jatuh pula. Guling jatuh tu saja makan masa puluh tahun. Dia kata. Duk berguling jatuh tu berpuluh tahun lama duk guling jatuh tu. Ini cerita adalah hadis yang begitu. Maka telah datang khabar yang menyebutkan gunung itu seperti adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada hadis cerita tentang benar. Kata dia an Abi Sa'id
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'ud jabalun min narin yatasa'adu fihi al-kafir 70 kharifan wa yahwi bihi kadzalik. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula Sa'ud itu nama satu gunung yang sangat tinggi dalam neraka. Nabi kata dalam neraka ada satu gunung cukup tinggi, gunung ni nama gunung tu Sa'ud, dia kata. Maka keadaannya naik ke atasnya oleh orang-orang kafir dengan keras, yakni dengan cara paksa selama 70 tahun. Orang yang berdosa, terutamanya orang kafir ni, disuruh naik gunung api ni, duk ragas naik tu saja 70 tahun lama. Duk ragas tu 70 tahun. Dan jatuh dengan dia selama 70 tahun juga. Naik 70 tahun, guling jatuh 70 tahun. Tuan-tuan bayangkan. Bukan dia cerita lah. Macam ni punya azab, bukan dia cerita. Jangan cari penyakit masa atas dunia, jangan cari penyakit. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Ibni Lahi'ah ini. Dan tersebut dalam At-Targhib wa Tarhib satu hadis lagi. Katanya wa anhu maksudnya an Abi Sa'id Al-Khudri juga. Dia juga riwayat. Wa anhu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qawlihi sa'urhiquhu sa'udah. Ini ayat Quran tuan-tuan. Sa'urhiquhu sa'udah. Qala jabalun min nar. Yukallafu an yaq'adahu fa idza wada'a yadahu 'alayhi dhabat fa idza rafa'aha 'adat wa idza wada'a rijlahu 'alayhi dhabat fa idza rafa'aha 'adat yas'adu 70 kharifan thumma yahwi kadzalik. Dan diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya pada firman Allah Subhanahu wa taala, lagi akan aku paksa dan aku kerasi akan dia dengan naik gunung Sa'ud. Itu dia cerita paksa naik gunung api ni, rupanya habis daripada Quran, bukan hadis. Quran pun ada sebut ayat tadi ni, sa'urhiquhu sa'udah, dan akan dipaksa orang-orang yang bersalah ni kena naik gunung Sa'ud. Allah sebut dalam Quran. Bila Allah sebut dalam Quran, Nabi ulah, Nabi tafsirkan ayat itu. Nabi kata ni, maksud ayat Quran ni ialah akan dipaksa orang-orang yang berdosa naik gunung yang dikatakan gunung Sa'ud itu, gunung api itu. Sabda Nabi, iaitulah gunung daripada api. Api jadi gunung, kena bayangkan. Api itu jadi gunung. Begitu. Dikerasi dan diberati dan dipaksa bahawa naik ke atasnya oleh orang yang berdosa. Mau tak mau kena naik. Oleh kerana dulu hang buat dosa, hari ini hang kena naik gunung Sa'ud ini. Kena naik. Macam tu. Maka apabila dihantarnya akan tangannya ke atasnya, maka hancur dia. Tuan-tuan bayangkan. Ni kena paksa ni, mesti kena naik. Mau tak mau hang kena naik. Aku tak tanya hang nak naik tak mau. Aku mau hang naik. Macam tu. Bila nak naik, tangan pegang aja gunung tu hancur tangan ni. Panas api itu menghancurkan tangan manusia. Nabi kata macam tu. Dan apabila diangkatnya kembali, angkat tangan tu, kembali ia seperti sedia. Jadi tangan elok balik. Pegang aja tangan hancur. Lepas aja jadi tangan balik. Duk kena macam tu. Duk kena macam tu. Allahu Akbar. Tiap-tiap kali hancur tangan ni, Allah yang mengetahui sakit dia. Lepas jadi tangan elok balik. Pegang dia hancur balik. Begitulah azab yang Tuhan kenakan. Naik kena naik juga. Begitu keadaan dia. Dan apabila dihantar akan kakinya ke atasnya, dah pegang tangan kaki nak merangkak naik. Kaki naik tidak aja, nescaya hancur ia. Hancur kaki tu. Dan apabila diangkat kaki itu kembali seperti sedia, jadi kaki elok balik. Begitu keadaan dia. Maka naiklah orang salah ke atasnya itu selama 70 tahun. Kemudian jatuh dia selama 70 tahun juga. Macam tu keadaan dia. Dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan oleh Al-Hakim. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk tajuk bab ma jaa fi 'izami. Tu tuan-tuan, jangan baca azmi ke apa. Fi 'izami. Bab ma jaa fi 'izami ahli an-nar. Iaitu bab yang menyatakan hadis yang mengkhabarkan tentang besar orang yang duduk dalam neraka. Kita ni kecil.
Bila masuk neraka esok, Tuhan bagi kita ni jadi besar. Dia akan bagi tahu besar mana kita nanti jadi di neraka esok ni. Besar mana. Dan pasal apa Tuhan jadikan kita besar? Pasal lebih besar badan kita, lebih banyak sakit. Kalau permukaan besar ni kena luka, sakit dekat ni lah. Tapi kalau permukaan tangan besar tu kena luka, sakit lagi banyak. Tujuan Tuhan jadikan orang jadi ahli neraka ni besar, supaya bila kena api dia sakit lagi banyak. Tuhan saja nak bagi dia sakit banyak. Pasal atas dunia, dia ni something banyak. Nah, mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaAllah. Soalan. Saya bernazar untuk puasa 6 dalam bulan Syawal baru-baru ini. Tapi saya hanya dapat buat puasa 6 3 hari saja. Selebihnya saya tak dapat buat. Dia ada sebab-sebab kesihatan. Saya kurang sihat. Minta penjelasan Ustaz tentang balance lagi 3 hari itu. Saya tak pasti nak jawab soalan ni. Tak pernah orang tanya semuanya. Yang pastinya nazak mesti buat. Dan yang pastinya nazak mesti buat. Saya tak boleh jawab. Saya minta tangguh sampai bulan depan. Saya minta tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Nah, tak pernah jumpa soalan macam ni. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafar dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.